pelajaran kita hari ini. Okey, baik, kita akan lihat 4.1 iaitu kedudukan negeri-negeri di Malaysia. Baik, Malaysia sebenarnya adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara. Okey, dan kamu kena tahu bahawa kenapa dia terletak di Asia Tenggara? Kerana kalau kita lihat dalam peta dunia, okey, sebenarnya kita di Asia, tetapi kita di bahagian tenggara. Okey, kita dah belajar arah utara kan, utara, selatan, kemudian timur dan barat. So kita ni berada di tenggara, sebab itu dipanggil Asia Tenggara. Okey. Jadi semenanjung Malaysia ni bersempadan dengan negara Thailand di utara. Ni Thailand. Okey, kalau kita lihat di Thailand di utara dan Singapura di selatan. Di sini Singapura ya. Di bahagian selatan di bawah Johor. Begitu juga kalau kita lihat Sabah dan Sarawak pula terletak di Pulau Borneo yang bersempadan dengan Kalimantan iaitu Indonesia dan juga Brunei Darussalam. Yang inilah kalau kita lihat inilah dia Sabah dan Sarawak. Okey. Kemudian wilayah Persekutuan Labuan. So sebenarnya kalau kita lihat Lily, okey, Lily sebenarnya kita tidak ada Asia Selatan. Sebab Asia Selatan di bahagian bawah, kalau kita kata Asia Selatan tu sebenarnya di bawah daripada India. So tak adalah sebenarnya. Tak adalah sebenarnya ya. Jadi kalau ikutkan tak ada Asia Selatan tapi ada Asia Tenggara. Okey. Baik. So kalau sekali imbas kita tahu bahawa negeri yang paling besar di Malaysia adalah Sarawak. Okey, di Sarawak itulah negeri yang paling besar, diikuti oleh Pahang dan juga ada Sabah kat sini. Okey, so kalau kita lihat Pahang juga adalah sebuah negeri yang besar. So Pahang adalah negeri yang terbesar di semenanjung Malaysia. Jadi kita nak tanyalah kat sini, ada tak kat mana-mana kat sini yang pelajar dari negeri Pahang? Ada tak? Pelajar dari negeri Pahang kat sini tak ada eh? Rata-rata yang cikgu tahu kebanyakan pelajar dalam kelas kita ni kebanyakannya daripada Selangor, betul? Semua daripada Selangor. Tapi ada tak yang selain daripada Selangor? Mungkin Johor ke, mungkin Pulau Pinang ke, Kedah ke? Daniel Husin, kamu daripada mana? Begitu juga yang lain-lain, ya. Ada nak bagi tahu ke kamu mungkin dari negeri lain? Tak ada, semua Selangor. Okey, Jazvin di Kuala Lumpur, Lily Kuala Lumpur. Okey. Haris di Johor. Haris Johor kat mana Haris? Putri dari Sarawak. Wow. Okey. Haris daripada Johor. Johor di mana? Dan Putri dari Sarawak. Sarawak daripada mana? Di mana tu Sarawak? Okey, Eldira kata saya orang Johor tapi duduk Selangor. Putri di Bintulu. Yes, kita ada pelajar dari Sarawak. Okey, iaitu dari okey. Apa pula Haris Mount Austin? Mana ada? Ada ke? Okey. Ada pula. Okey. Rumah kamu. Okey, baik. So, kita lihat di sini, inilah dia peta Malaysia dan juga Izzat dan Rosni dari Kedah. Kedah kat mana tu? Kedah di mana tu? Mungkin boleh spesifik lagi? Kedah di Dia, mana? cikgu dia. Dia Widian dari Kedah eh? Ya. Okey. Okey. Hanif Fizan dari Terengganu. Ramai itulah kelebihan kelas online ya, di mana walaupun kamu di Terengganu, di Kedah, di Sarawak boleh menyertai kelas cikgu. Tapi Itu tinggal dekat Selangor. tinggal kat Selangor, tapi asal mungkin dari Kedah lah kan. Ha. Okey, bagus. Okey. Baik. So kalau kita lihat di sini kedudukan ibu negeri, ibu negara dan pusat pentadbiran kerajaan. Sebelum tu, kita nak lihat balik peta-peta Malaysia ni sebenarnya. Okey, kamu kena lihat Okey, inilah susunan. Kamu kena ingat susunan negeri-negeri. Okey. Baik, daripada atas perlis. Okey, kalau katakan macam mana nak ingat cikgu? Okey, kalau macam cikgu punya strategi kan, kalau nak ingat negeri-negeri ni, susunan negeri ni, mudah saja. Cikgu akan ingat daripada atas ni, okey,
Atas ni bawa ke bawah sampai yang ini. Cikgu ingat ni dulu. Cikgu ingat ni dulu. Kemudian barulah cikgu ambil, cikgu ingat yang ini. Maknanya ini dan ini. Dia tersusun. Dia tersusun. Maknanya apa? Kita ingat daripada atas ya. Perlis, kita ingat Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, kemudian Selangor, kemudian juga ada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kemudian juga wilayah Persekutuan Putrajaya. Dia kedua-duanya dalam Selangor. Kemudian Negeri Sembilan, Melaka dan akhir sekali di bawah tu ialah Johor. Jadi ingat je tepi pantai tu dulu. Okey, kemudian baru ingat sebelah sana sebab sebelah kiri tu ini dipanggil pantai, dipanggil sebagai pantai apa? Siapa tahu? Kawasan ini dipanggil Pantai Barat. Okey, dipanggil Pantai Barat. Manakala sebelah kiri ini pula dipanggil pantai apa? Siapa tahu? Ini dipanggil pantai Pantai Timur. Ya. Okey, macam tu. Jadi senang nak ingat. Kita ingat pantai barat dahulu, kemudian baru sebelah kiri pantai timur. Pantai timur. Jadi kalau pantai barat ada apa? Ada Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, kemudian bawa ke Selangor bawah, kemudian Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Kemudian ingat pantai timur, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Baca daripada atas ke bawah. Okey, boleh ingat ke tidak? Boleh ingat ke tidak? Boleh ingat ke tidak? Nak tanya tu. Boleh boleh. Syamil Boleh, kata cikgu. boleh. Okey, bagus. Bagus. Santosh pun bagus. Okey. So itu cara dia. Kita ingat daripada atas ke bawah sebelah pantai barat, kemudian sebelah kiri tu ialah pantai timur. Dan kalau untuk Kalau untuk di Sabah Sarawak tak perlu nak diingatlah. Kan sebab apa? Sebab yang paling besar ni confirmlah Sarawak, dan yang di atas ini bentuk macam bentuk macam kepala kucing tu kan. Bentuk macam kepala kucing tu, itulah dia Sabah. Jadi senang nak ingat. Sarawak dan Sabah. Okey. So kita ada kawan kita daripada Bintulu. Ada puteri daripada Bintulu. Jauh tu. Okey. So itu berkaitan dengan negeri-negeri di Malaysia. Jadi kalau kita nak lihat yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan kedudukan ibu negeri, ibu negara dan pusat pentadbiran. Kalau kita lihat di sini, okey, kalau kita zoom in, kita zoom in ya. Okey, kalau kita lihat, okey, di negeri Perlis ini, ibu negerinya adalah Kangar. Ni Perlis kan? Ibu negerinya adalah Kangar. Begitu juga kalau di bawah dia ada negeri Kedah. Kedah memang ibu negerinya adalah Alor Setar. Dia takkan panggil Alor Setar. Kalau orang Kedah tak panggil Alor Setar. Dia panggil Alor Setar. Betul ke dia? Betul kan dia? Dia panggil Alor Setar. Betul ya? Betul. Itu dia Alor Setar. Kemudian di Pulau Pinang, kita tahu Pulau Pinang ni ada dua bahagian, iaitu gitu. Alor Setar. Jadi di sini bandar ataupun ibu negeri Pulau Pinang adalah Georgetown. Georgetown iaitu di pulau tu, sebab Pulau Pinang ni dia unik sikit sebab apa? Dia termasuk kawasan ini. Kawasan ini adalah kawasan seberang perai. So seberang perai ini masih lagi Pulau Pinang. Pulau Pinang gitu. So di bawah Kedah dengan Pulau Pinang tu adalah negeri Perak. Perak ni besar sikit. Iaitu di Ipoh. Ibu negerinya Ipoh, Perak. Ipoh, Perak. Begitu juga kalau kita lihat di bawah Ipoh, Perak, barulah kamu menemui ada sebuah negeri iaitu dipanggil Selangor, dan Selangor ibu negerinya adalah Shah Alam. Shah Alam. Di ibu negeri Shah Alam, dan di sini juga di Selangor
terdapat 2 wilayah persekutuan. Okey, iaitu Kuala Lumpur dan juga ada Putrajaya. Ada Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Kalau ada yang bertanya, "Cikgu, sebenarnya, apa ni, wilayah persekutuan ni sebenarnya dia tak termasuk dalam negeri Selangor ke?" Tak. Sebenarnya Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan ada 3 wilayah persekutuan. Tiga-tiga ini dikatakan wilayah kerana dia ditadbir oleh Kerajaan Persekutuan. Maknanya ditadbir oleh Kerajaan Malaysia. Negeri-negeri lain ditadbir oleh kerajaan negeri. Selangor di bawah kerajaan negeri. Okey, Seremban di bawah kerajaan negeri Sembilan. Jadi tapi Kuala Lumpur, Putrajaya dengan Labuan di bawah kerajaan persekutuan iaitu kerajaan Malaysia. Dia macam tu. Okey. Kemudian di bawah ni ada sebuah ibu negeri lagi iaitu ibu negeri iaitu Seremban dalam negeri Sembilan. Kemudian kalau untuk Melaka di bawah ni adalah Bandaraya Melaka. Ada orang Melaka kat sini? Ada tak orang Melaka kat sini? Cikgu rasa ada orang Melaka kat sini. Kan? Rasanya Alia, kalau Alia ada, Alia tu orang Melaka. Kan? Daripada Aikroh. Begitu juga di bawah ni ada Johor iaitu negeri Johor iaitu dan ibu negerinya adalah Johor Bahru. Johor Bahru. So untuk negeri Pahang, ibu negerinya adalah Kuantan. Kuantan ni, so Kuantan di tepi pantai, jauh ya. Kuantan. Kemudian di atas ni adalah Terengganu, maka ibu negerinya adalah Kuala Terengganu. Dan juga di atas ni adalah negeri Kelantan dan dia punya ibu negerinya adalah Kota Baru. Jadi itulah serba sedikit tentang ibu negeri bagi negeri-negeri di Malaysia. Jadi kena ingatlah. Kan kena ingat, senang je sebenarnya ya. Lama-lama kamu boleh ingat. Okey. Baik, so itu berkaitan dengan negeri-negeri di semenanjung Malaysia. Manakala kalau kita lihat juga di sebelah bawah tu, okey. Di sini kalau kita lihat adanya untuk Sarawak iaitu ibu negerinya adalah Kuching. Di bawah tu, di ekor tu. Kalau kamu gambarkan Sabah Sarawak ni macam kucing, di bahagian ekor lah. Seekor kucing. Manakala di Sabah pula ibu negerinya adalah Kota Kinabalu. Dan di sini ada sebuah pulau. Dipanggil Pulau Labuan. Dan Labuan ini adalah wilayah persekutuan, sama taraf macam Putrajaya dengan KL. Sama taraf macam Putrajaya dan Kuala Lumpur. So dia wilayah persekutuan. Macam kepala anjing. Pun ada. Sabah cantungan Sarawak nampak macam kuda laut. Kuda laut boleh lah. Macam kuda laut pun boleh lah. Boleh. Tak ada masalah. Okey. Baik. Jadi kalau kamu lihat di sini, yang di sini ada sempadan-sempadan antarabangsa. So yang putih-putih ni adalah bukan Malaysia. Contohnya yang macam cikgu lakarkan ni, ini adalah Brunei, negara Brunei Darussalam, dan di bawah ni adalah Kalimantan dalam negara Indonesia. Dalam negara Indonesia. Jadi itu perbezaan dia dan juga kita kenali berkaitan dengan negara atau negeri-negeri di Malaysia. Seronok sebenarnya tengok, macam tu. Okey. Jadi itu sebenarnya berkaitan peta Malaysia dan hari ini kita nak tunjukkan kalau dalam bentuk Google Map sebenarnya macam mana cikgu? Kalau dalam Google Map ataupun Google Earth, selalunya kita tengok dalam bentuk buku je. So hari ni kita nak tengok dalam bentuk peta di Malaysia ni sebenarnya macam mana cikgu di dunia. Cikgu tunjukkanlah sebab inilah kegunaan teknologi. Rafiq Airline. Yes. So kita lihat inilah dia dunia kita ataupun kita kata bumi. Di bumi
Dan kalau kita lihat di sini, okey. Kalau kita lihat di sini, inilah, okey, kalau katakan seluruh ni, cikgu boleh, lakarkan ni, okey. Daripada sini bawa ke sini, okey, nampak tak cikgu buat line ni? Okey, seluruh ni, okey, seluruh guna Google Maps saya tak boleh? Okey. Oh, tak boleh ke? Okey. Okey, dan berterusan sampai bawah ni semua, eh? Ah. Habis pukul berapa? Habislah. Ah, cikgu, banyaknya betul. Memang banyak. Okey, ini semua adalah dikatakan apa? Ini semua adalah Asia. Ini semua Asia. Yes, yang cikgu lorikkan ini semua adalah Asia. Dan Asia adalah benua yang terbesar di dunia. Benua yang terbesar di dunia, ya. Itu adalah Asia. Jadi lagi besar daripada Amerika. Yes. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita buat macam ni, okey, kalau kita buat daripada atas sampai ke bawah, okey, menunjukkan arah utara dan selatan. Okey, arah utara dan selatan. Kemudian kalau kita buat begini pula, okey, menunjukkan arah timur dan barat. Okey, timur dan barat. Okey, jadi kalau kita lihat, korang tengok ya. Okey, negara kita sebenarnya terletak terletak daripada sini. So kita lihat terletak di bahagian di sini, iaitu apa? Tenggara. Dia bahagian tenggara. Sebab itu kawasan ini dipanggil kawasan Asia Tenggara. Ni kawasan Asia Tenggara. Nampak tak? Jadi sebab itu dia kawasan Asia Tenggara. Utara, selatan, timur dan barat, di bawah ni Tenggara. So, itulah dipanggil Tenggara. Dan bila kita zoom, okey, kita zoom di sini. Okey, so kalau kita lihat di sini, negara kita macam kecil aja. Kan? Tapi bukanlah betul-betul kecil, besar sebenarnya. Ku kecapi. Apa dia lah kau ni kan. Okey, kita lihat inilah semenanjung Malaysia. Dalam peta pun kita tengok inilah dia semenanjung Malaysia. Dan titik-titik putih ini sebenarnya adalah sempadan. Ya, sempadan negeri. Okey, inilah dia sempadan negeri. Dan negeri terbesar adalah negeri Pahang. Iaitu di semenanjung Malaysia, inilah negeri Pahang. Okey. Okey. So, tak tahulah depa ni kan. Tak tahu depa ni. Begitu juga kita dipisahkan, okey, dengan Laut Cina Selatan. Di sini ada Laut Cina Selatan di tengah-tengah ni, dan di sebelah kanan inilah Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak. So inilah Malaysia, okey, ada 13 buah negeri dan wilayah persekutuan, total ada 14. Okey. Baik. Ada soalan nak ditanyakan tentang Malaysia? Ada tak soalan-soalan nak ditanyakan tentang negara kita Malaysia? Tak ada cikgu. Okey. Macam tu apa benda lah kau ni kan, nama fan-fan ni. Cikgu pun pelik lah kau ni kan. Okey. Baik. So kita lihat di sini, itulah berkaitan dengan negeri-negeri di Malaysia. So cikgu harap kamu semua faham. Cikgu dah mula creepy. Kenapa creepy? Okey. Baik. So nanti, apa yang kita nak buat iaitu berkaitan dengan kita harus mengenali tentang negeri-negeri di Malaysia. Okey, 13 buah negeri, 3 buah wilayah persekutuan. Kemudian kita kenali tak ada orang. Tak ada. Okey, ibu negeri. Okey, setiap negeri mempunyai ibu negeri dia, dan ibu negara kita ialah Kuala Lumpur, dan pusat pentadbiran adalah Kerajaan Persekutuan di Putrajaya. Okey, di Putrajaya. So inilah dia negeri-negeri dan ibu negerinya. Kamu kena ingat ni ya. Okey. Kamu kena ingat ni. Okey, tentang negeri-negeri dan juga ibu negeri. Okey. Jadi mungkin kita boleh buat soalan-soalan di sinilah untuk kita jawab. Boleh tak? Kita cuba untuk menjawab bersama-sama. Iaitu berkaitan isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Alright. Jangan.
Okey, Malaysia terdiri daripada berapa buah negeri? Ah, Malaysia 14. kan? Dia cikgu baru cakap. Dia main suka je. Salah. 13. Okey. 13 buah negeri. Okey. Dan juga berapa buah wilayah persekutuan? 2. 2. 1 Tiga. saja. 3 buah wilayah Oh ya, persekutuan cikgu. di Malaysia. Wilayah persekutuan Labuan, lepas tu Ha. wilayah persekutuan Kuala Lumpur, lepas tu Putrajaya. Ya, betul Santosh. Okey, ada 3. So, negeri apa dan negeri apa terletak di Pulau Borneo? Sarawak dan juga negeri Sabah. Terletak di Pulau Borneo. Pusat pentadbiran kerajaan Persekutuan Malaysia ialah Putra. Yes, Putrajaya. Okey, bagus Putri. Kuala Lumpur ialah ibu negeri ke? Bukan. Ibu negara. Ibu negara. Ibu negara. Ya, ibu negara Malaysia kan. Okey. Ibu mak engkau lah. Okey, baik. Itu yang berkaitan dengan negeri dan negara di Malaysia. Jadi ini adalah nama-nama yang kalau kita lihat berkaitan dengan silang kata, iaitu berkaitan dengan negeri-negeri dan ibu negeri. Okey, sebagai contoh, selalunya kalau cikgu main silang kata ni, sebenarnya cara yang paling tepat caranya ialah dengan mencari secara melintang dulu. Kemudian barulah menegak. Kemudian barulah cari secara menyerong ataupun kiri dan kanan macam tu. Itu cara yang paling mudah. Sebagai contoh, yang pertama ni kita nampak apa? Yang ini kan? Cikgu, saya Nampak? jumpa Seremban. Johor Bahru. Kita buat yang macam ni dulu, melintang dulu. Okey. Johor Bahru, kemudian kita nampak okey. Kita nampak apa lagi? Subang bukan? Kuching, cikgu, Cikgu, saya Kuching. kucing. Kucing. Kejap. Cikgu, Ada bunyi. patung dekat bawah sekali. Sekejap. Bandaraya Melaka. Melaka. Bandaraya Melaka. Okey. Ada Kota orang ni Baru. suka cikgu. Itulah cikgu Kota tengah Baru. tengok. Takut je. Bandaraya Melaka. Bagus. Bandaraya Pendasang. Melaka. Kota Baru. Kota Baru. Pendasang bukan ibu negeri Seremban. lah. Kota Kuantan, Baru. cikgu, Kota Kuantan. Baru. Seremban. Kuantan, cikgu. Kota Baru, cikgu. Ya, baik. Seremban. Baik. Kemudian kita jumpa Kota Baru. Kuantan, Pandai cikgu. Shah Kat atas Shah sekali Alam, tu. Shah Alam. Kuantan, cikgu. Kat atas sekali. Kuantan? Serius ah? Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Dia kata Kota Kinabalu. Georgetown. Georgetown. Dan juga Kuala Terengganu. Kuala Terengganu. Ini. Okey, baik. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ada lagi. Yang mana pula? Ada yang kata nampak Kuantan. Oh ya, adalah. Di sini alamak tak boleh Kecil nak dia buat cakap. ni lah. Kat atas tu. Kan cikgu pun dah cakap. Itulah. Ni Kuantan. Okey, Kuantan kat sini. Kangar. Kangar mana? Mana Kangar? Oh, Straight di sebelah hujung. bawah ni. Straight ujung. Dia kata straight ujung. Macam mana pula boleh straight ujung? Kan straight ujung. Oh, tak boleh. Kita kena draw dia, iaitu Kangar. Ini dia Kangar. So 9, 10, 11. Lagi mana lagi? Apa lagi yang kita nak cari ya? Oh, Butterworth pun ada, tapi Butterworth bukan ibu negeri ya. Butterworth bukan ibu negeri. Apa yang tak ada lagi? Kota Kinabalu ada. Macam ular kena palu. Memang cikgu suka. Cikgu suka macam ular. Okey, baik. Okey. Okey, apa lagi yang tak ada? Kota Baru dah ada. Seremban dah ada. Kota Baru. Ipoh ada Ipoh. Ipoh. Kita cari Ipoh. Mana Ipoh?
Yipo, Yipo. Mana Yipo? Ada jumpa Shah Alam cikgu. Shah Alam. Shah Alam ni ada jangan Shah Alam ni? Okay, Yipo mana Yipo? Mana pula ini Yipo? Tak jumpa ini. Mana pergi Yipo? Tata pun mana tak ada. Mana ni? Yipo tak ada. Kan? Apa pun tak ada. Mana ni? Typing. Cikgu dah jumpa Typing. Ipoh, cikgu. Cikgu dah jumpa Ipoh. Jumpa Ipoh. Kat mana kau jumpa Ipoh? Kat kucing tu tanda air tu. Waktu pergi ke atas straight. Straight pula ke tepi. Dia ke macam tepi. sengit. Tu. Ya betul lah. Terima kasih banyak kepada Husin. Ipoh Mali Tala Shombong. Ni Ipoh. Butterworth mana? Sebelah Shah Alam. Oh, Butterworth. Iyalah, Butterworth. Butterworth bukan ibu negeri lah. Kan? Ibu negeri dia Georgetown lah. Kan? Okey. Gurau. Kita bergurau. Okey. Lain apa ada? Alor Star. Ada Alor Star. Tak ada jumpa. Mana Alor Star? Alor Setar. Mana tak ada jumpa ini? Alor Setar. Enggak. Atas Shah Alam cikgu. Alor Star atas Shah Alam. Okey, kasih atas itu Shah Alam. Oh, sudah nampak. Kasih nampak. Sudah. Sengit Kita cikgu. nampak. Okey, di sini Alor Setar. Wah, ini sudah jumpa lah. Maknanya bagus lah ini orang. Mana mari ini bikin tara sombong punya ini. Okey, Alor Setar. Okey, baik. Ya dia. Sudah jumpa Alor Setar gitu. Kuantan pun sudah jumpa. Ipoh pun sudah jumpa. Kangar pun sudah jumpa. Lain. Okey. Bukanlah. Cikgu bukan mengejek. This is Malaysia. Bila Malaysia, kita bergaul menggunakan semua bahasa. Yes. Betul. Kita bergaul menggunakan. Itu lagi bagus daripada kita meniru dan mengejek orang macam orang Sengau kan. Anu nyumpa tak ni anu star tak ada. Anu star nyawa manu. Nipong. Itu lagi kan. Okey, Kertih tempat saya berada sekarang. Wush, Hanif Izan jauh gila Kertih kat Terengganu. Typing. Mandarin pula cikgu. Okey. Dan tak roti ya Mandarin. Dan tak roti. Okey. Baik. So Kuan. Kan. Tungtang ke. Tak payah. Okey. Kuantan. Okey. Alor Star. Ipoh. Kuantan, Alor Star, Ipoh, Kangar, Johor Bahru, Kuching, Bandaraya Melaka, Seremban, Kota Baru, Shah Alam, Kota Kinabalu, Georgetown, kemudian Kuala Terengganu. Okey. Apa lagi yang kita tak Cikgu, jumpa? Kundasang. Cikgu. Kundasang. Tahu, tapi Kundasang bukan ibu negeri. Bukan ibu negeri. Dia minta cari ibu negeri. Nampak ibu negeri. So at least kita dah jumpa. Taiping pun dah jumpa. Butterworth pun dah jumpa. Okey. Jadi kita dah jumpa banyak kan. Okey. Bandar tu okey, beberapa keistimewaannya. Apa keistimewaannya? Okey. Mana Taiping? Ni kan ada Taiping ni. Cuba cari. Nampak sini Taiping. Bawah Taiping kat Kuantan, Perak. cikgu. Ya, bawah Kuantan tu. Taiping dekat Perak. Yes. Okey. Baik. Since kita telah pun melihat banyak berkaitan dengan Malaysia, okey, nanti cikgu akan berikan latihan berkaitan dengan peta Malaysia dan kamu dikehendaki untuk menandakan peta Malaysia tu ya. Jadi sementara itu kita akan sekejap. Okey. Opi. Kan. Thank you sayang. Okey. Ini orang okey. Baik. Kita teruskan lagi. Okey, dengan seterusnya iaitu kita nak sambung sikit lagi berkaitan dengan, kita nak sambung tak dengan bab seterusnya sikit iaitu bumi.
Bumi. Nak. Jom kita sambung sikit lagi tentang bumi. Sebab Malaysia kita dah belajar. Cikgu siap tunjuk tanda love. Okay, yes. Okay, jom kita sambung sikit tentang bumi. Inilah dia. Tak pasal-pasal kita dah masuk bab 5. Lajunya kelas geografi ni. Kan? Okay, mini love lagi. Okay, baik. So kita lihat bumi. Bumi, kita tahu bumi ialah planet. Okay, planet tempat kita tinggal. So bumi adalah sistem fizikal dan juga struktur yang membolehkannya menampung kehidupan. Ada benua, ada lautan, ada laut utama, ada selat. Jadi itulah yang dikatakan bumi. Dan kita akan belajar yang ini, bab 5 ini, iaitu berkaitan dengan sistem fizikal bumi, kemudian juga kesan-kesan pergerakan kerak bumi. Bumi ni sebenarnya ada kerak bumi dan ada juga plat-plat benua. Kita akan lihat struktur bumi, lapisan-lapisan yang terdapat dalam struktur bumi, dan kita akan belajar tentang benua, lautan, laut utama, dan juga kita ada lihat selat. Selat di permukaan bumi itu sebenarnya. So kita lihat bumi ialah planet yang berbentuk sfera. Ingat dia berbentuk sfera. So mempunyai anggaran keluasan dia ialah keluasan permukaan, surface dia. Permukaan dia adalah 510 juta kilometer persegi. Jadi kalau kita lihat air pula, air ada hampir 71% daripada permukaan bumi, manakala 29% ialah daratan, darat. Jadi sebenarnya kalau kamu perhatikan betapa indahnya ciptaan Tuhan di mana apa tahu. Sebenarnya air meliputi 70% ni, okey, dengan daratan ialah 29% ni, okey, sebenarnya adalah sama dengan komponen badan manusia. Badan manusia sebenarnya terdiri daripada 71% liquid ataupun cecair. 71% cecair dan 29% lagi adalah daging dan tulang. Nampak? So ada persamaan antara manusia dan juga bumi. Jadi bila kita lihat apabila bumi mengalami sama ada pencairan, kita belajar tentang glasier kan. So pencairan air batu menyebabkan air laut naik, menyebabkan banyak tenggelam, maka akan berlaku ketidakseimbangan ekosistem bumi. Akan berlakulah gempa bumi, ribut dan sebagainya. So sebenarnya sama macam badan kita tahu. Kalau badan kita terlebih air, okey, jadi bermakna badan kita akan bermasalah. Kalau badan kita kurang air pun juga badan kita akan menjadi sakit dan akan bermasalah. So dia sama macam bumi. Sama macam bumi. Bumi pun sama. Bumi tak boleh kurang, tak boleh lebih. Kalau lebih juga akan memberi kesan yang buruk. Kalau kurang air pun juga memberi kesan yang buruk. Jadi nampak tak? Jadi itulah yang kita lihat sebenarnya. Dan komponen ataupun item-item yang membentuk bumi terdiri daripada bumi ni sebenarnya terdiri daripada atmosfera, kemudian litosfera, kemudian hidrosfera dan juga biosfera. Apa benda tu cikgu? Jom kita lihat. Atmosfera ialah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Lapisan udara yang menyelubungi bumi. So kalau kita lihat di sini atmosfera di sebelah kiri tu, kalau kita lihat atmosfera bumi terdiri daripada 5 lapisan, iaitu kalau kita lihat di sini ada apa? Ada eksosfera, kemudian termosfera, kemudian mesosfera,
kemudian stratosfera, stratosfera, ya, okey, dan juga satu lagi iaitu troposfera. So kita lihat di sini ya. Jadi ada 5. Cuma okey, kalau nak diselidiki satu-satu, sebenarnya yang dikatakan, cuba kalau kamu lihat atmosfera. Atmosfera. Maknanya atmos ni sebenarnya adalah okey, permukaan di atas sfera, iaitu sfera bumi. Atmos. Okey, jadi itu atmosfera. Maknanya lapisan atas. Atmos ke atas. Okey. Jadi itu atmosfera, lapisan udara, dan lapisan ini mengandungi pelbagai jenis gas, debu, habuk, asap dan juga wap-wap air. Wap air kat sini ya. Jadi inilah dia yang dikatakan atmosfera. Yang kita duduk sekarang ni, yang kita menghirup udara ni semua adalah di atmosfera. Kemudian yang bahagian kedua pula yang kita lihat iaitu ada apa? Di bumi ada hidrosfera. Harus diingat hidro ni adalah sebenarnya merujuk kepada air. Hidro tu air. Maknanya permukaan bumi yang ada air. Itu hidrosfera. So boleh ingat macam tu ya. So hidrosfera meliputi semua bahagian air yang wujud di bumi. So bahagian air ni termasuklah ada air laut, air tasik, kemudian air sungai, air bawah tanah, air paya dan juga letupan ais. Itu semua dipanggil hidrosfera. Okey, dan hidrosfera ini merangkumi 71% daripada keseluruhan bentuk muka bumi kita. Maknanya memang besar. Memang besar ya, hidrosfera ni. Dan kalau kita boleh lihat di permukaan bumi sendiri, kalau kita lihat di dalam Google Earth, okey, kalau kita lihat di sini, okey. Baik. Kalau kita lihat, nampak tak? Semuanya hampir biru-biru. So yang biru tu adalah laut. Okey, yang biru tu adalah laut dan kita lihat betapa luasnya laut, lebih luas berbanding daratan. Laut lebih luas berbanding daratan, dan kalau sesiapa yang baru sahaja melihat Google Earth ni kan, sebenarnya kalau kamu nak bezakan, okey, perasan tak? Laut tu ada yang bahagian biru cair dan juga biru gelap. Biru cair ini, terutama sekali di kiri kanan Malaysia ni biru cair tu kan. Biru itu sebenarnya merujuk kepada lautnya yang tak dalam lah. Tak dalam. Tapi kalau yang gelap ni, macam ni kan di bawah Indonesia ni gelap ni, ini adalah bahagian yang lebih dalam. Lebih dalam, lebih daripada 140 meter dalam dia. Ni lautan dalam lah. Jadi, dan kita tahu lautan di sini, lautan yang paling dalam ialah di mana? Iaitu Mariana Trench. Okey, iaitu di jurang Mariana. Okey, kalau ditenggelamkan gunung Everest tu, maknanya boleh tenggelam gunung Everest dalam lubang tu. Jurang Mariana. Di mana kawasan jurang Mariana? Iaitu berhampiran dengan okey, kita tak boleh masuk sebab tak ada maklumat tentang kedalaman jurang Mariana tu. Bukan tak ada maklumat, tapi tidak ada kamera yang boleh masuk ke dalam tu dan merekodkannya. Dipanggil Mariana Trench kan. Mariana Trench. Itu dia Mariana Trench. Cari kat Google cikgu dalam dia. Okey. Nampak. Memang tak nampak apa? Memang tak nampak apa? Memang dalam dan gelap. Okay, memang dalam dan gelap. Setakat ini, kamera hanya boleh pergi sehingga ke 5,000 meter sahaja. Kedalaman dia 11,000 meter. Ini je. Jadi, tidak ada rekod atau catatan bergambar ataupun video dalam Mariana Trench ni. Okay, sebab belum ada alat yang mampu
untuk menghadapi tekanan laut Mariana Trench ni ya. Tak ada. Dia ada sampai separuh je. Dia tak boleh masuk ke dalam lagi. Dia tak boleh sampai ke dasar. Dia tak boleh sampai ke dasar. Kalau ada pun cuma kita tahu macam ni kan. Kedalaman Mariana Trench ni macam ni. Okay. Daripada hujung sampai ke hujung ni 11,000. Okay. Tetapi yang separuh tu kat sini je. Cikgu. Separuh je. Ya. Carilah kat YouTube ke nak tengok sikit. Tak ada, memang tak ada. Yang ada pun separuh. Itu pun kalau kamu nak tengok, ada yang telah dilakukan oleh seorang pengarah Cikgu filem. nak tengok. Cikgu tunjuk. Tak ada. Itu tak ada plan lagi ni. Kalau nak, the next class kita boleh tunjuk. Okay, kita boleh tunjuk. Sebabnya, kalau kita lihat, yang dipanggil Mariana Trench ni, kalau kamu lihat di sini, okey, kenapa dipanggil dia jurang yang dalam? Kerana sebelah kanan dan sebelah kiri ni adalah plat yang utama, iaitu dikatakan apa? Kerak bumi yang berbeza. Sebelah tu kerak bumi Filipina, sebelah lagi adalah kerak bumi negara lain. Kerak bumi lain. Jadi kerak bumi benua tu, plat bumi benua tu, dia bercantum menyebabkan dia berlakunya jurang. Jurang yang maknanya kita kata gaung ke dalam. So bila gaung ke dalam tu, kedalaman dia adalah 11,000 meter. 11,000 meter bersamaan dengan 11 kilometer. Betul tak? 11,000 meter bersamaan 11 kilometer. Just bayangkan kalau 11 kilometer, kalau katakan dari rumah cikgu, macam Shah Alam pergi ke Subang Jaya. Ya, daripada Shah Alam pergi ke Subang Jaya. Itulah kedalaman dia kalau kita turunkan ke bawah. Jauh macam tu daripada Shah Alam sampai ke Subang Jaya tu, kita turunkan ke bawah. Itulah kedalaman dia. Okay. Yes. Jadi tak ada apa-apa. Sebenarnya bila lagi ke dalam, lagi gelap. Sebenarnya selepas 1,000 meter, 1,000 meter, cahaya matahari dah tak sampai ke bawah. Dan ianya akan jadi totally gelap. Okay. Totally gelap. Ada haiwan? Ada. Memang ada haiwan. Iaitu haiwan-haiwan di sana, di dalam tu, mereka boleh menghasilkan cahaya mereka sendiri. Cahaya mereka sendiri ya. Jadi itulah. Siapa yang pernah tengok filem kartun tu yang cari anak dia tu. Cari anak dia, filem kartun tu. Cari anak dia. Apa nama filem tu? Finding Nemo tu kan. Finding Nemo tu kan dia ada masuk ke dalam bahagian yang gelap tu, dia jumpa ikan yang ada lampu sendiri semua. So itu betul lah tu. Itu betul Finding Nemo tu. Okay. Kalau dalam kelas kita cari apa? Kita Finding Santosh ke, Finding Dia ke, Finding Syamil ke. Okay. Itu boleh lah. Oh, ada juga Ada juga. Oh, Ada juga. okey. Okay. Dia nak ada juga kan kat situ. Jadi kalau ikan yang tak boleh hasilkan lampu sendiri macam mana? Nanti kita tanya dia, nanti kita interview dia. Okay, nanti kita interview dia. Memang ada soalan-soalan macam tu kan. Dia soalan-soalan pelajar yang bijak sana, so bijak di sana. Okay, iaitu dia kata pernah juga soalan macam mana tau. Cikgu, kalau Malaysia ni kan dia dua kan cikgu, kiri dan kanan. Kalau Malaysia tu jadi 3 cikgu macam mana? Kan? Kalau jadi 3 macam tu. Dia soalan-soalan macam tu. Dia jawapan dia apa? Nanti kita tanya dia, kita interview dia kan? Nanti kita interview dia. Jadi soalan pun pelik-pelik. Tu memang bijak sana lah. Bijak di sana, tak sampai sini lagi. Bijak di sana. Okay, baik. So itulah berkaitan dengan bumi kita ya. Dan bumi kita sebenarnya unik kerana apa tahu? Nampak tak? Ini yang awan-awan ni, inilah dia dikatakan lapisan awan yang kita kata sebagai atmosfera. Okay, yang lapisan awan, udara ni semua atmosfera, dan bahagian air itu sebenarnya adalah hidrosfera. Okay, dan bumi ini memang berbentuk sfera lah kat sini. Dan pergerakan bumi ini menyebabkan berlakunya kejadian siang dan malam. Okey, perasan tak? Okey, cikgu nak tunjuk Okey, perasan tak kamu bahawa kalau kamu lihat dekat peta tu, perasan tak dekat kawasan yang tanah Arab tu, okey, begitu sedikit awannya. Okey, manakala di bahagian atas banyak awan-awan yang berputar-putar.
Nampak tak? Okey, bermakna kawasan itu, kenapa kawasan itu menjadi apa? Menjadi kering dan juga berpadang pasir. Kerana tidak ada awan dan bilangan awan yang terlalu sedikit. Kita boleh nampak daripada sinilah kan. Jadi inilah menyebabkan kawasan ini berpadang pasir. Di bahagian atas, kita boleh pergi atas sekali, yang kita tahu bumi ini di atas inilah. Okey, inilah dia, kita kata sebagai kutub utara. Di bahagian atas bumi, kutub utara. Okey, dan ada Greenland dan juga Iceland dekat atas ini. Dan kalau kita pergi ke bawah pula, okey, kita pergi ke bawah, yang itu adalah kutub utara, dan di bawah ini adalah kutub selatan, di mana di sinilah okey ada kutub selatan. Kutub selatan tak ada negara. Okey, dia adalah kawasan yang dijaga oleh PBB, yang mana tidak boleh berlaku pembinaan kat sini sebab terlalu sejuk. So dibiarkan begitu sahajalah. Dibiarkan begitu sahaja. So inilah dia kutub selatan. Nak travel ke mana? Bukan ada tempat pun untuk kamu bergerak. Kalau ada pun mungkin sebahagian sikit-sikit lah. Contohnya macam mungkin kalau ada hati ke nak singgah ke kutub selatan ni. Nak pergi ke kutub selatan, tak pernah tengok kan? Ni kutub selatan. Ada tempat-tempat dia. Tapi penuh dengan ais lah ni. Penuh dengan ais. So apakah kawasan ini? Apakah ini? Ada airport tak cikgu? Rasanya tak ada airport. Dia dihubungkan melalui kapal je rasanya. Okey. Jadi yes, mungkinkah kita boleh mendarat di kutub selatan? Wow. Ais. Nampak tak? Hujung ke hujung ais. Mana ada Tesco, 99 Speedmart pun tak ada. Kan? Jangan tanya McDonald pun tak ada. Okey. Uish, ada ni lah. Wah. Adalah rumah. Kan. Jom enter. Kan? Nantilah rumah orang. Nak masuk rumah orang mana boleh. Ni laut ni. Nampak ni? Tu laut. Tapi kau tengok lautnya. Laut pun macam ais. Air batu. Laut pun air batu. Tak jadi tsunami kat sini? Tak ada lah. Kan? Tak ada. Okey, ni rumah orang ni. Nak masuk ke? Kena bagi salam dulu. Kan? Sekejap. For your own safety, read and obey the code of conduct. Do not touch artifact. Ada artifact tau. Read the handout that accompanies the keys. Okay. Enter at your own risk. Alamak. Okay. Assalamualaikum. Tak ada orang pun. Kan? Ada orang nangis. Assalamualaikum. Jom kita masuk. Okay. Wush. Wow. Wah, ada apa ni? Rumah siapa ni? Ini. Oh. Okay. Ini tempat simpanan makanan ni. Tempat simpanan makanan untuk diorang melakukan kerja-kerja penggalian ya. Diorang simpan stok makanan semua kat sini. Oh, ni tempat makan. Ada tempat tidur. Ini rumah. Okey. Okey. Masalahnya kat sini tak ada wifi tau. Uish, ada tempat masak ni. Tak ada ni rumah orang dulu kot. Oh, rumah orang dulu. Okey, kot. Alamak. Gelapnya. Alamak. Dengar. Macam mana dia nak dapat air? Ambil je lah ais tu, lepas tu masak lah. Aduh. Kan? Ais kat luar tu banyak kot.
Aduh. Rumah hantu ni. Rumah hantu pula. Oh, ini kabin dia lah, tempat tinggal dia. Uish. Oh. Uish. Oh. Oh. Uish. Wah. Penguin ke tu cikgu? Apa dia? Penguin ke tu? Mana penguin? Tu. Haa lah, penguin lah. Penguin dia bedah siasat. Penguin kena bedah siasat ni. Wah. Wah, ganaslah kita penemuan-penemuan ajaib hari ni ya. Dalam kelas geografi. Mampus benda tu. Okey. Okey. Ish, tak boleh lama-lama kat sini ni. Macam seram je. Jom keluar jom. Lain macam je ni. Kan? Dah tak ada orang. Kan? Bagi salam tak jawab. Jom keluar jom. Kan? Baca doa. Kan? Ni kan kalau dia suruh dia baca doa sekarang, Allah mabarik lana je ni. Sudah. Kan? Okey. Apa cikgu? Allah mabarik lana je nanti. Okey, so sekarang kita di atas. Kita di atas. Oh, ni memang kabin dia lah. Doa kan. Ke Allah malakal sumtu. Allah malakal sumtu. Oh, nampak ada kereta di tengah-tengah ni lah. Memburu singa salji. Ada yang singa salji. Kan. Itu kubur Pak Tan tengkorak engkau. Mana ada kubur kat sini? Okey. Tak ada lah. Okey. Okey, dah. Jom. Tak boleh lama-lama nanti kan apa ada benda mengikut korang ni. Tapi sebenarnya perasan tak kabin ni berada di tepi laut. Bermakna tadi kalau korang perasan kabin tu di tepi laut dan juga laut tu maknanya jadi salji. Perasan tak? Nampak tak? Wow. Hebat. Salji jadi apa? Air laut jadi ais ya. Beku. Yang duduk ya betul. Yang duduk kat kabin tu singa laut. Kan? Yang pergi datang ramai-ramai, kita beramai-ramai lebih kurang dalam berapa orang ni? 29 orang, 30 orang ni. Ni ada yang buaya ni. Okey, baik. Ada juga yang buaya dalam kelas ni. Kan? Okey. Yang ni buaya laut. Okey, baik. So, itulah berkaitan dengan bumi kita pada hari ini. Diorang tak faham cikgu. Okey. Okey guys, so itu sahaja pada hari ini. Okey. Okey, kita akan jumpa lagi untuk sambungan kita pada kelas minggu hadapan. Okey, terima kasih sama. Itu sahaja pada petang ini. Take care guys. Assalamualaikum dan bye-bye. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam, Bye. cikgu. Terima kasih. Terima Bye. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Okay, bye. cikgu. Okay, bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama.